Okay, good morning everybody. Okay, so sebelum ni kita dah tengok multiplication and division of two complex numbers in polar form. Okay, ada formulanya. Alright, so today we want to see the De Moivre's theorem. Okay, so De Moivre's theorem ini is all about the product or the power of the complex numbers, dan juga kita akan tengok the roots of the complex numbers, menggunakan De Moivre's theorem. So kalau sebelum ini kita ada let's say we have the two complex number, katalah kita ada dua complex number given by Z1 sama dengan R1 cos theta 1 campur dengan I sin theta 1. Okay, so that's in polar form. Kemudian kita ada satu lagi Z2. So this one is R2. Okay, cos theta 2 tambah I sin theta 2. Okay, so yang ini saya buat secara general sahaja untuk membezakan di antara Z1 dengan Z2. Alright. So last time menggunakan formula multiplication of two complex numbers, dan kita akan ada kat sini adalah R1 darab R2. Kita akan multiply dia punya modulus, okay. And then what about the argument? So dekat sini kita akan ada cos theta 1 tambah theta 2, kemudian tambah dengan I sin, okay. So dekat sini kita ada theta 1 tambah theta 2. Okay, so dia jadi macam itulah, okay, yang kita dah tahu sebelum ini. Okay, katakanlah sekarang ni Z1 kita andaikan dia sama dengan Z2, so samalah dengan juga Z. Okay, jadi what happen here? Okay, so kalau Z1 darab Z2 tu, maksudnya kita ada Z darab dengan Z, so yang ini adalah Z squared. Okay, Z squared. So dekat sini dia akan jadi R darab R, so akan jadi R kuasa 2. Okay, so dekat sini pula akan jadi cos theta tambah theta. Okay, so becoming 2 theta tambah dengan I sin, dekat sini pun theta tambah theta, so becoming 2 theta. Okay, so ini hasil yang kita dapat lah. Okay, alright. So kalau katakan cikgu nak Z kuasa 3. Okay, so ini adalah Z kuasa 2, kita darab lagi dengan Z. Okay, so maknanya kita ada R kuasa 2 kat sini, cos 2 theta tambah I sin 2 theta. So now I'm going to multiply dengan R cos, okay, R, sini ada cos theta tadi, okay, tambahkan dengan I sin theta. Okay, jadi apakah hasilnya dekat sini? Kita akan dapat R kuasa 2 darab R, so becoming R kuasa 3. Okay, then menggunakan hasil darab two complex number, so dekat sini dia akan jadi cos, okay, 2 theta tambah theta di sana kan, okay, tambah dengan I sin, so 2 theta kita tambahkan dengan theta, okay, di sebelah sana. Jadi overall kita akan ada Z kuasa 3 adalah R kuasa 3, dekat sini menjadi cos 3 theta tambahkan dengan I sin 3 theta. Alright, okay, so kita dah derive beberapa hasil product of the two or three complex numbers. Okay, dalam kes ini dia adalah nombor yang sama lah. Okay, so this process can be repeated n times. Alright, where n is a positive integer. Kita consider Z kuasa 2 kuasa positif lah, kuasa 3, kuasa 4, kuasa 5 sampai berapa-berapa lah. Okay, jadi maksudnya sekarang kita ada satu formula ataupun rumusannya, iaitu Z kuasa n, sebarang complex number. Kita nak cari power of a complex number, so dekat sini dia akan becoming R kuasa n.
Okay, kemudian dalam kurungan kat sini ialah cos n darab dengan theta tambah dengan I sin n theta. Okay, so this is what we call the De Moivre's theorem. Okay, so inilah teoremnya. Okay, so this is the De Moivre's theorem. Okay, so ini dipanggil sebagai D-M-O-I-V macam mana eja dia? V-R-E-S. De Moivre's theorem. Okay, jadi maknanya yang ini adalah for all values, for all real values of n. Yang ini n ahli kepada R. Okay, jadi maksudnya yang ini valid, applicable untuk n yang ahli kepada R. Okay, jadi boleh ingat formula ini. Okay, so maknanya sekarang kita cuba buat contoh. Okay. Okay, saya tinggalkan formula ni dekat bawah. Alright, for example. Okay, example. Okay, using De Moivre's theorem. Okay, first example, example 1, menggunakan De Moivre's theorem. Okay, find yang ini set 3/2. Okay, tambah dengan 1/2i. Right, dan kita ada kuasa 10. Okay, maksudnya kita nak cari z to the power of 10. Alright, so mula-mula kita akan tukarkan dia dalam bentuk polar form. Okay, sebab kita ada formula dalam polar form. Kalau sebelum ni yang kita boleh gunakan pengembangan tu mungkin hasil darab dua kompleks number sahaja. Okay, kita boleh buat menggunakan yang macam kita buat pengembangan biasa tu lah. Tapi kalau katakan kuasanya banyak-banyak, okay, jadi kita kena tukarkan dulu dalam bentuk polar form. Okay, so sekarang katalah z saya tu let z now. Okay, let z sama dengan set 3/2 tambah dengan 1/2i. Okay, so sekarang saya cari the modulus of z. So ambil punca kuasa yang ini. Okay, kuasa 2 tambahkan 1/2 kuasa 2. Okay, jadi kat sini saya akan ada 3/4 tambah 1/4. Okay, so hasil kat sini adalah 1. Okay, okay, kemudian saya nak mencari dia punya ni. Okay, argument. Okay, so kat sini saya ada set 3/2 jarak dia. Okay, kemudian kat sini saya ada 1/2. So this is my theta. So now I'm going to find arctan. Okay, yang mana bagi yang mana 1/2. Okay, kita nak bahagikan dengan ini. So dia jadi darab 2/3. Kita ambil dia punya salingan. So cancel. Jadi maksudnya saya ada theta sama dengan arctan 1/3. And then you all boleh tekan calculator dalam radian mode. Okay, so dapatlah kat sini nilai dia adalah pi/6. Right, jadi maksudnya sekarang saya ada z kuasa 10 ni. So samalah dengan kita nak tulis dulu z kita tadi. Z kita adalah 1. Okay, kemudian saya akan tulis cos jadi pi/6 in polar form, kemudian tambah I sin pi/6 ini. Okay, so ini adalah kuasa 10. Right, so jadi menggunakan De Moivre's theorem yang kita dah belajar. Okay, sebelum ini kita nak semua ni lah kuasa 10. Jadi kita akan ada 1 kuasa 10 untuk dia punya R terus kuasa 10. Alright, kemudian kat sini akan jadi cos, okay, darab dengan 10 kan, 10 pi bahagi dengan 6 tambah dengan I sin 10 pi bahagikan dengan 6. Okay, jadi 1 kuasa 10 is equal 1. Okay, jadi sekarang ni saya akan dapat hasilnya adalah cos. Yang ni boleh diringkaskan 5 pi/3. Okay, tambahkan dengan I sin. Okay, kat sini kita ada 5 pi/3. Okay, so this is the answer. Okay,
dalam polar form. Tapi kalau katakan kita nak tukar balik dalam bentuk Cartesian form, kamu boleh tekan calculator dalam radian mode, cos, terus tekan 5 pi per 3 ni. So dapat dekat sini nilai dia adalah 1/2. Kemudian tambah I, and then you tekan calculator, sin 5 pi per 3 tu dapatlah negatif set 3/2. Okay. Jadi maksudnya overallnya kita akan ada Z kuasa 10 ni tadi, hasilnya adalah satu kompleks number which is tolak dengan set 3/2 I. Okay. So yang itu jawapan dalam Cartesian form. Okay. Jadi tengoklah nanti dalam soalan sama ada dia minta kita beri jawapan dalam bentuk Cartesian form ataupun dalam bentuk polar form. Okay, faham? Alright, kita cuba buat satu contoh soalan lagi. Okay, kita ambil satu lagi soalan. Okay. 1 tambah I kuasa 12. Okay, example 2 now. So, I nak cari sekarang 1 tambah I kuasa 12. Okay, jadi let Z sama dengan 1 tambah I. Kita boleh buat dalam polar form dahulu. Okay, so ini adalah punca kuasa 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 as usual. Okay, ini adalah set 2. Jadi sekarang theta saya adalah arctan. Okay, sebab yang ini dalam first quadrant saja, cikgu tak lukislah. Jadi 1/1. So sini samalah dengan pi per 4. Okay, jadi maksudnya Z saya sekarang dia adalah set 2. So dekat sini ada cos pi per 4 tambah dengan I sin pi per 4. Right. Okay, so sekarang yang kita nak adalah Z kuasa 12. Okay, jadi maksudnya kita akan ada di sini set 2 ni kita kuasakan 12. Okay, so sekarang cos 12 darabkan dengan inilah. Okay, kemudian tambah I sin 12 darab pi per 4. Okay, jadi maksudnya sekarang saya ada hasilnya. Okay, yang ni kamu boleh terus tekan calculator. Set 2 kuasa 12. Okay, yang ini samalah dengan 64. Okay, yang ini pun kita terus tekan calculator. Okay, kita ringkaskan dulu sekejap ya. Cos 3 pi. Okay, tambah dengan I sin 3 pi. Okay, jadi bolehlah kita kalau nak tukar dalam Cartesian form, then carilah cos 3 pi. So kita dapat kat sini nilainya negatif 1 untuk cos 3 pi. Kemudian tambah dengan I sin 3 pi, kita dapat nilai kosong. Right? Jadi maksudnya yang ini adalah negatif 1 tambah kosong I. Okay, yang ini kosong lah ya. Kosong, jadi maksudnya jawapan kita hanyalah negatif 64. Right. Jadi dekat sini jawapan dia macam tadi. Sebelum ni kita buat, kita dapat satu complex number, tapi dekat sini kita dapat satu real number, which is negatif 64. Jadi hasilnya tu depends lah macam mana prosesnya. Kita masuk dalam formula dan kita calculate balik, so dapatlah yang itu. Okay. Jadi dia sebenarnya adalah mungkin satu complex number juga dekat sini. Negatif, mungkin negatif hakikatnya adalah negatif 64 tambah kosong I. But actually then dia menghasilkan satu real number. Okay. Jadi ada satu lagi. Soalan ni menarik jugalah untuk saya bincangkan. Okay. Saya jumpa satu contoh dalam buku As Ahead. Alright. Nanti saya akan snapkan juga soalan ini dengan dia punya workings. Okay. Tapi kat sini cikgu nak explain sedikit lah tentang soalan ni. Agak menarik soalan ni. Okay. Soalan dia, find the value of, dia minta kita cari nilai ini. Mana nilai dia? Okay, ini. Okay, sin pi per 6. Okay,
tambah dengan I cos pi per 6, okay, kuasa 6. Alright, so that's the question. Okay, nampak pelik tak soalan tu? Sebab sebelum ini kita ada I tu didarabkan dengan sin kan? Tapi sekarang ini I kita darab dengan cos. Jadi macam mana kita tak boleh terus gunakan formula ini. Sebab kita tahu formula ini menggunakan I sin theta kat sini dan kat depan ni ada cos theta. Tapi sebaliknya I ni didarab pula dengan cos theta. Okey, so macam mana nak selesaikan benda ni? Okey, saya tulis balik Ini soalan asalnya macam ni. Okey, kemudian tambah dengan I cos pi per 6. Okey, kemudian keseluruhan ini kita nak semua sekali ini kuasa 6 lah. Okey, ada kuasa 6. Alright, so first kita kena factorize dahulu. Maksudnya kita akan keluarkan I daripada cos ini. Jadi maksudnya macam mana tu? Kita akan, okey, kalau saya keluarkan I kat depan, okey, jadi maksudnya saya akan dekat sini saya akan darab dengan 1 per I. Okay, sekarang saya take out my I. So untuk yang sin pi per 6 ini, saya akan ada 1 per I. Okay, got it or not? Ini adalah sin pi per 6. Okay, so bila saya keluarkan I, okay, sekejap. Kalau susah nak faham, wait. Cikgu punya tulisan mungkin a little bit confusing. Alright, the actual question is like this. Okay, so keseluruhan ni kuasa 6. Now I'm going to take out my I, letak di luar. Okay, so sini saya akan buat 1 per I. Okay, sin theta per 6. So that bila I cross balik, dapat balik lah sin pi per 6. Kemudian kat sini tambah dengan cos pi per 6. Okay, the idea is saya nak jadikan cos kat sini tunggal sahaja without I. Okay, jadi sekarang bila saya dah factorize, so I ni pun kena kuasa 6 jugalah. Okay, I kat sini kuasa 6. Okay, sekarang saya ada yang dekat dalam ni adalah 1 per I. Okay, sin pi per 6 tambah dengan cos pi per 6. Okay, yang ini kuasa 6. Okay, tapi kita tak nak 1 per I. I sepatutnya berada di atas. Okay, jadi tak apa. Okay, kita tengok sekarang 1 per I. Okay, saya letak kat luar. 1 per I ni, last time kalau katakan ada I dekat bawah, kita boleh rationalize the denominator by mendarabkan dengan I per I. Okay, macam kalau you ada 2 per set 2. Kan, kita darab dengan set 2 per set 2. Rationalize the denominator. So, you akan dapat 2 set 2. Okay, dalam kes ini 2 set 2. Dekat bawah ni ialah per 2. Okay, jadi maksudnya kita akan ada nilai dia sama dengan set 2. Okay, jadi macam itulah juga prosesnya. So, 1 per I ni kita cuba rationalizekan dia. So, kat sini jadi apa? Dekat sini jadi I darab 1 darab I dapat I darab I dapat negatif 1. Kan, I squared kan sama dengan negatif 1. So, this one actually samalah dengan negatif I. Okay, negatif I. Jadi, maksudnya saya boleh tulis, okay, yang ini, I kuasa 6 yang kat luar ni, dia samalah dengan I kuasa 2 kan. Kita darab dengan I kuasa 2 darab dengan I kuasa 2. So, ini samalah negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Jadi, hasil dia adalah negatif 1. So, this one ada negatif 1 dekat depan. Okay. Kemudian dekat sini kita akan ada negatif I. So negatif sin pi per 6 ataupun okey macam ni lah. Biar kita letak cos kat depan lah supaya nampak lebih jelas. Jadi saya letak cos ni kat depan, cos pi per 6. Okey. Yang ini tadi sama dengan negatif I. So maksudnya kita ada tolak sin pi per 6 I. Okey. Sebabkan yang inilah. Okey. 1 per I ni cikgu dah tukar menjadi negatif I. Okey. And then apa hasilnya dekat sini? Okey, kita settlekan dulu. Negatif 1 ni biar dulu kat depan. Okey, kita sepatutnya formulanya dekat sini tambah. Ingat tak yang macam last time yang cikgu buat? So maksudnya kat situ saya boleh tukarkan tolak ini menjadi tambah. Caranya ialah saya akan ambil sudut negatif dekat dalam ini.
Kemudian kat sini tambah dengan sign sudut negatif dekat sebelah dalam. Sini jadi I. Okey. Macam itulah. Okey, kita jadi I kat sini. Alright. Okey. Alamak, sorry, cikgu tertinggal kuasa 6. Yang ini tadi kuasa 6 ni kita dah cari hasilnya. Yang ini masih ada kuasa 6 Sorry. Sini pun ada kuasa 6. Okey. Jadi maksudnya sekarang, yang ini masih faham sebab apa? Cos pi per 6 dia sama cos pada sukuan pertama nilainya positif, cos pada sukuan keempat sudut negatif pun nilainya positif, jadi dia sama sahaja nilainya. Sedangkan yang ini, sin untuk sukuan pertama bernilai positif, tapi sin untuk sukuan keempat tu untuk sudut negatif tu dia akan bernilai negatif. Jadi maksudnya kalau negatif sin pi per 6 dia samalah dengan sin negatif pi per 6 because nilai ini akan bernilai negatif. Jadi kita boleh tulis macam ni. Alright. So yang ini adalah negeri 1 tadi, kita tak kacau apa-apa lagi. Kita biar saja hasil yang kita dah cari. Sekarang yang inilah kita nak kuasa 6. Kuasa 6. Jadi terus saja andaikan dekat depan ni ada 1 lah. Ada 1. R dia tu 1 lah. Jadi maksud sini ini ialah cos. Jadi saya terus darabkan 6 pi per negatif 6 tambahkan dengan sin. Dah boleh guna formula ini. 6 pi per ni ada negatif lah negatif letak atas lah. Bahagikan dengan 6. This one is I. Jadi samalah dengan negatif 1. So kat sini cikgu akan ada cos negatif pi tambah dengan I sin negatif pi. Dah tulis I jadi macam ni lah. I sin negatif pi. Jadi maksudnya finally kita akan dapat sini adalah negatif. Yang ini boleh tekan kalkulator iaitu cos negatif pi. Kita akan dapat negatif 1. Kemudian sin negatif pi ini kita akan dapat kosong I. Kosong I. Jadi maksudnya nanti yang ini habislah jadi jawapan akhirnya adalah 1. Sebenarnya nombor ini kuasa 6, kompleks number ini kita kuasa 6, so dapat hasilnya 1. So kadang-kadang hasil ni boleh jadi dalam bentuk nombor kompleks juga, kadang-kadang boleh jadi dalam bentuk real number. Jadi boleh faham contoh ni. Nanti cikgu cuba snap gambar. Nanti kalau ada masalah lagi boleh boleh voice message ke boleh tanya dalam WhatsApp. Jadi yang itu saja untuk yang power of complex number. Nanti lepas ni baru kita buat yang root of complex number. Alright, bye. Thank you.